Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Buraidah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berkata begini, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi bahawa Engkaulah Allah, yang mana tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Al-Ahadus Samad, Tuhan yang Esa, As-Samad, yang merupakan tumpuan segala sesuatu, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu benda pun, seseorang, sesiapa pun menyerupainya ataupun menyamainya. Faqala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang itu berkata demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta Allah, sesungguhnya engkau telah meminta dengan Allah dengan menyebutkan nama yang mana apabila dia diminta dengan menyebut nama itu, dia akan memberikan. Dan apabila didoa, dia dengan menyebutkan nama itu, dia akan memakbulkan doa. Dengan sanad satu lagi seperti juga hadis ini juga, kata dia dalam riwayat, laqad sa'alta Allah, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya yang maha agung. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bahawa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa rajulun yusalli, pada ketika itu ada seseorang sedang bersembahyang, kemudian orang itu berdoa dengan menyebutkan begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa bagimu segala pujian, tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang sangat banyak memberi, badi'us samawati wal ard, yang mencipta langit-langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup, ya qayyum, wahai Tuhan yang berdiri sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan namanya yang agung, yang mana apabila Allah diminta doa dengan menyebutkan namanya itu, dia akan menerima doa itu. Dan kalau diminta dengan menyebutkan nama itu, dia akan memberi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Asma binti Yazid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam, nama Allah yang maha agung itu berada pada dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, satu, dan di permulaan surah Ali Imran, yaitu ayat pembuka surah Ali Imran, yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, kata perawi, pernah lihaf ataupun selimut tebal Aisyah telah dicuri. Pernah selimut dia dicuri. Dia pun mendoakan keburukan terhadap orang yang mencurinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau ringankannya. Abu Daud berkata, la tusabbikhi, maknanya la tukhaffifi anhu, jangan engkau ringankan dia, jangan engkau ringankan dosa daripadanya.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Umar, katanya saya pernah minta izin dengan Nabi SAW untuk pergi melakukan umrah, untuk pergi buat umrah. Nabi SAW pun membenarkan saya sambil dia berkata, la tansana ya ukhayyah, ataupun ya akhi, jangan engkau lupakan kami wahai saudara kesayanganku, min du'aik, di dalam doamu. Faqala kalimatan, beliau menyebutkan suatu perkataan, suatu ucapan yang mana saya tidak gembira kalau di tempatnya, kalau sebagai gantinya saya mendapat dunia ini. Qala Syu'bah, thumma laqitu Asiman, kemudian saya bertemu dengan Asim selepas itu di Madinah. Dia meriwayatkan kepada saya hadis ini, lalu di dalamnya dia menyebutkan asyrikna, yaitu Nabi kata asyrikna ya ukhayya, ataupun ya akhi fi du'aik, kamu sebutlah kami bersama wahai saudara kesayanganku di dalam doamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya pernah Nabi SAW lalu dekat aku ketika aku berdoa dengan mengisyaratkan dengan kedua jariku. Maka baginda bersabda, ahid, ahid, mana isyaratkanlah dengan satu jari saja, satu jari saja, sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Isyarat dengan satu. Bab tasbih bil hasa, ini bab bertasbih ataupun berzikir dengan membilang anak batu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya yakni Sa'ad, bahawa beliau pernah masuk bersama Rasulullah SAW menemui seorang perempuan yang mana di hadapannya ada anak batu, ada nawan, biji buah kurma ataupun anak batu, tusabbihu bih. Dia menggunakannya untuk buat bilang tasbihnya ataupun zikirnya. Faqala, pada ketika itu Nabi SAW bersabda, saya nak ceritakan kepadamu satu cara yang lebih mudah lagi kepadamu daripada cara ini, ataupun lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Nabi SAW pun menyebutkan, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', maha suci Allah sebilangan makhluk yang dijadikannya di langit. Subhanallah, maha suci Allah sebilangan makhluk yang dijadikannya di bumi. Maha suci Allah sebilangan makhluk yang Allah jadikan, yang dia yang Allah jadikan di antara langit dan bumi itu. Subhanallah sebilangan makhluk yang akan dijadikan olehnya. Dan Allahu Akbar begitu juga. Alhamdulillah begitu juga. La ilaha illallah begitu juga. Wala haula wala quwata illa billah begitu juga. Yani mana selepas sebut semua tu ada sebut adada ma khalaqa fis sama', adada ma khalaqa fil ard, adada ma khalaqa baina dhalik, adada ma huwa khaliqun. Begitu, mana selepas Allah Akbar, selepas Alhamdulillah, selepas la ilaha illallah, dan rasa lagi lagu itulah maknanya ekor dia. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Yusairah bahawa Nabi SAW menyuruh orang-orang perempuan supaya menjaga, yakni selalu bertakbir, bertakdis, yakni menyucikan Tuhan, bertahlil, yakni ucapkan la ilaha illallah, dan supaya mereka membilang dengan melipat ataupun dengan
anak-anak jari, dengan jari-jari mereka. Gini. Bila gitu, fa innahunna, kerana sesungguhnya jari jemari itu akan ditanya dan akan diminta bercakap nanti. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbih, yakni berbilang tasbihnya dengan jarinya. Ya'qidut tasbih, bilang dengan ruas-ruas jarinya. Ibnu Qudamah berkata, jari mana? Jari kanannya. Dia bilang dengan jari kanan. Riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisi Juwairiyah. Dulu namanya Burrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar namanya. Dia pun keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika dia berada di musallanya, tempat sembahyang. Tempat sembahyangnya. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, dia masih lagi di tempat sembahyangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih lagi engkau di tempat sembahyangmu ini? Dia berkata, ya. Nabi SAW pun bersabda, kata, selepas aku meninggalkanmu, aku telah ucapkan 4 perkataan, 4 ucapan, 3 kali, yang mana kalau ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan, nescaya apa yang aku baca itu, apa yang aku sebut itu akan melebihinya, akan mengalahkannya dalam timbangan, mengalahkan apa yang engkau sebut itu dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan dengan puji-pujian kepadanya sebilangan makhluknya, dan mengikut keredaannya, keredaan dirinya, seberat arasnya, dan wa midada kalimatih, sebilangan kalimah-kalimahnya. Sebilangan kalimah-kalimahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala. Mereka bersembahyang seperti kami, berpuasa seperti kami, tetapi mereka mempunyai lebihan harta yang dapat mereka bersedekah dengannya. Kami pula tidak ada harta untuk kami bersedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, maukah engkau aku ajarkan kepadamu beberapa ucapan yang mana kamu dapat, kamu dengan ucapan-ucapan itu dapat sama dengan orang yang mendahuluimu, dan orang yang di belakangmu tidak akan dapat sama denganmu, tidak akan menyamaimu, kecuali orang yang beramal seperti engkau, seperti amalanmu ini, yakni yang aku nak ajar ni. Abu Dzar pun berkata, tentulah hendak wahai Rasulullah. Nabi SAW pun bersabda, engkau bertakbir selepas setiap kali bersembahyang 33 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, dan engkau tutupkannya, engkau sudahinya dengan menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya diampuni dosa-dosa orang yang membaca begitu, walaupun dosa-dosanya itu banyak seperti buih di laut. Kita masih lagi
duduk dalam bab doa ni. Dalam bab doa banyak dah. Sebelum pada ni kita sudah baca sebelum bulan puasa bang ni, tapi tak ada habis bab ni. Kitab Babud Doa, bab doa. Ini dari segi kelebihan doa, adab doa, ataupun tempat doa tu macam mana caranya, itulah yang dibincangkan di dalam bab ini. Berkenaan dengan angkat tangan, sapu ke muka ke apa semua, itu sudah kita bincang dah lepas. Malam ni masih lagi berkenaan dengan doa, dan bukan sekadar ucapan saja, tapi ada pergerakan tangan, guna tangan tu juga, tapi lagu lain caranya. Dia dimaksudkan dengan doa di dalam bab ini bukan saja doa, minta doa tu saja, bacaan-bacaan lah. Dalam bentuk zikir ke apa itu pun dikira doa juga dalam istilah di sini. Riwayat daripada Buraidah mula-mula sekali malam ni, iaitu dia kata Rasulullah SAW pernah dengar satu orang duduk kata, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Seperti hadis kita sudah baca dah tadi. Nabi SAW pun kata orang ni, dia kata kepada orang tu, engkau telah minta dengan Allah, minta dengan menyebutkan nama dia, yang mana kalau dia diminta dengan menyebut nama tu, dia akan beri. Kalau orang berdoa, dia akan makbul doa tu, Nabi kata. Jadi dia katanya seperti ni lah. Begitu. Dalam riwayat yang kedua gitu juga. Dalam riwayat yang kedua juga daripada Malik bin Mirwal, seperti itu juga. Cumanya di hujung dia sebut, engkau sesungguhnya telah minta kepada Allah dengan Bismihil A'zam, dengan namanya, namanya tu balik kepada Allah lah, Al-A'zam. Itulah orang panggil Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Itu dua. Dalam riwayat yang ketiga, riwayat Anas, dia kata pernah dia bersama dengan Rasulullah duduk. Pada ketika itu ada satu orang duduk sembahyang, dia berdoa. Mana berdoa dalam sembahyang, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, dan seterusnya tu. Nabi SAW pun kata kepada Anas, dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan namanya Al-Azim. Namanya Al-Azim, bukan Al-Azam, tetapi Al-Azim. Seperti tadi juga seterusnya. Dan hadis yang keempat, hadis daripada Asma binti Yazid, bahawa Nabi SAW sebut Ismullahil A'zam. Ini yang paling jelas. Ada dalam dua ayat ni, iaitu wa ilahukum dan seterusnya. Jadi dalam 3-4 hadis ni, kesimpulannya menyebutkan bahawa ada orang panggil Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ini kalau kita berdoa nak minta apa-apa dengan Allah, kita sebut tu, dia akan bui, dia akan makbul doa kita. Dan ini tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Ada pun orang yang mengatakan tak ada Ismullahil Azam, itu tak kena. Sebab apa? Ada dalam hadis. Misalnya dalam hadis-hadis ni. Cuma gapo dia Ismullahil Azam, tu saja yang khilafnya. Ada sebut di sini. Saat ni yang kita baca saat ni, ada yang kata lagu lain pula. Ada yang kata lagu lain pula, maksud Ismullahil Azam. Walau bagaimanapun, kalau kita baca dalam hadis tu, baca dah lah saat ni. Riwayat yang pertama, kedua, ketiga, apa tak ada masalah riwayat. Tapi riwayat yang keempat,
yang dia sebut dengan terang Ismullahil Azam dalam dua ayat ni, iaitu wa ilahukum, itu hadis itu tidak sahih. Berkenaan dengan Ismullahil Azam tu dalam menentukan hak mana nama Allah, hak berkenaan tu ada khilaf di antara ulama. Kalau kita hak mana ada kitab Badrul Majhud tu boleh tengok pada muka surat 346 tengah tu. Tengah. Selain daripada yang tersebut di dalam hadis-hadis ni, ada lagi beberapa pendapat yang lain. Antaranya dia sebut wa huna aqwalun ukhar fi ta'yin al-ism al-a'zam, minha annahu rabb, perkataan rabb itu Ismullahil Azam, perkataan rabb. Dan hak ni walaupun dalam Abu Daud ni tak ada sebut, tapi dalam kitab-kitab hadis lain ada sebut, mengisyaratkan yang dimaksudkan Ismullahil Azam itu ialah Rabb. Misalnya dalam hadis Ibnu Abbas dan Abi Darda yang dikemukakan oleh Hakim, bahawa mereka berdua berkata Ismullahil Akbar Rabb, Rabbi, misalnya. Itu yang pertama, selain daripada hadis-hadis kita baca tadilah. Yang kedua, Allah. Itu alladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah alladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Itu Ismullahil Azam. Ini dinukilkan daripada Imam Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Katanya dia mimpi, dalam mimpi dia dapat. Yang kedua. Yang ketiga, kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu kalimah tauhid. Ini dinukilkan oleh Qadhi Iyad daripada sebahagian ulama. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu Allah saja. Ya Allah, Allah saja. Sebab apa? Allah ni tak boleh nak disebutkan untuk yang lain selain daripadanya. Kalau hak lain boleh kita pun nama Rahman, kau kata Rahim, kau saja dah nama dia Rahim. Boleh. Gapo-gapo lah hak lain-lain. Nama Allah hak lain. Tapi nak bubuh nama Allah untuk orang tak boleh. Hak Allah tu sendiri tu Ismullahil Azam. Dan sebab hak ni adalah asas bagi sekalian nama dalam al-asmaul husna tu. Hak ni lah asas tu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Lillah al-asmaul husna. Al-asmaul husna tu hak lain-lain. Lillah, Allah tu dia sebut. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Jadi Allah itu sebagai yang asas. Hak lain-lain tu disandarkan, dikaitkan dengan dia lah. Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, Allahur Rahmanur Rahim. Barangkali sandaran bagi orang yang berpendapat gini, kata dia, ialah hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Rasulullah tentang minta biar Nabi royak ke dia, ajar dia Ismullahil Azam tu. Gapo dia? Nabi senyap, tak kata gapo. Aisyah pun semaya dan berdoa, Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka Ar-Rahman wa ad'uka Ar-Rahim wa ad'uka bi asma'ikal husna ma 'alimtu wa ma lam a'lam. Itu dia sebut. Aku berdoa kepadamu Allah, aku berdoa kepadamu Ar-Rahman, aku berdoa kepadamu Ar-Rahim, aku berdoa kepadamu dengan nama-namamu yang elok, yang baik itu. Ma'alim tu, sejauh yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Dalam hadis tu ada sebut pada Aisyah doa saat ni, Nabi SAW pun kata, innahu hiyal asma' allati da'auti biha. Itulah nama Allah Al-Azam yang kau doa tadi tu. Tapi sanad dia dhaif.
Sanad dia dhaif. Lepas tu ada lagi ulama-ulama yang lain sebut banyak lagi lah. Antaranya ada yang berpendapat Ismullahil Azam ni ada dalam banyak-banyak Al-Asmaul Husna dalam hak tu. Jadi kira-kiranya sepuluh malam qadar juga tak tentu hak mana. Tak tentu hak mana. Supaya malam qadar di bulan puasa juga serupa dengan saat yang makbul doa pada hari Jumaat. Hari Jumaat, bukan malam, hari Jumaat. Hak sebut dalam hadis. Tak tahu ketika mana. Hak ni pun lagu tu juga. Ini salah satu pendapat lah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan tak boleh. Kita tak boleh kata ni nama Allah yang paling agung. Tak boleh. Sebab apa? Nama Allah tu agung pula. Kalau kita kata nama ni jadi lebih, mana hak lain tu jadi macam kurang. Ini dia sebut tak boleh kita terjih ba'd al-asma' al-ilahiyah ala ba'd. Tak boleh. Tidak harus kata dia kalau dengan i'tiqad begitu. Lepas tu ada dalam hadis-hadis sebut al-ismul azam ni mereka ta'wil dengan makna azam dengan makna azim. Supaya dalam riwayat tadi ada tersebut azim. Azam dengan makna azim. Yang ni kalau dalam istilahnya dia panggil isim tafdhil ala ghairi babih. Isim tafdhil ala ghairi babih orang panggil. Isim tafdhil tidak dipakai dengan makna tafdhil. Bukan makna lebih. Hak ni lebih daripada hak ni. Jadi hak ni kurang. Makna gitu. Tidak. Pada saya Abu Ja'far At-Tabarani kata banyak asar-asar dalam menyebutkan al-ismul azam ni. Ada kata gini, ada kata gini. Bagi saya kata dia semuanya betul belaka mana sahih tu. Sebab tidak ada dalam satu hadis yang banyak-banyak tu sebut dengan tepat. Dengan tepat. Hak sahih lah. Hak sahih. Kalau ada sebut tidak tepat lah. Ataupun kalau ada sebut hak tepat tu tidak sahih. Gitulah. Macam-macam pendapat ni. Ada lagi disebut di situ pendapatnya. Kalau paling moleknya pada ana lah dalam banyak-banyak ni Ismullahil Azam hak paling hampirnya paling dekat iaitu nama Allah tu sendiri. Selain itu kalau kita nak pakai hak lain-lain ada juga tapi dia jadi sebuah malam qadar tu lah, Lailatul Qadar tu lah. Tuhan tidak tidak tentukan hak ni boleh jadi untuk orang ni, untuk hari ni hak ni, boleh jadi untuk orang ni hari lain hak lain pula. Jadi maknanya kita kena ingat samalah Allah dengan nama-nama dia tu. Itu kesimpulan. Sebab itulah ada kelebihan kan. Ingat nama-nama Allah tu. Hafal 99 nama tu. Ada kelebihan. Nak suruh kita ingat sama sifat-sifat Allah Subhanahu Taala tu. Terutamanya apabila kita kata kita nak gapo. Kita nak peluang rezeki. Kita minta ya wasi', wasi', ya razzaq, ya mannan. Sebut tu. Tu lebih dekat. Kalau kita dizalimi, dianiayai, maka dengan menyebut nama-nama Allah yang menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya dan kehebatannya, hak tu lebih sesuai. Lebih sesuai. Kalau kita tengok hadis-hadis nampak begitu. Iaitu pada ketika ni dia minta guna dengan menyebutkan nama-nama Allah. Misalnya ya Muntaqim, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Zal Jalali wal Ikram misalnya. Sebut-sebut tu. Dalam keadaan dalam keadaan keras. Dalam keadaan susah.
nak menghadapi musuh ke apa, lebih sesuai hak tu. Jadi bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Maknanya kalau kita minta doa tu, hak itulah yang sesuai. Adalah tidak sesuai, kita kata kita nak minta biar murah rezeki, tapi minta hak jenis hak muntakim, Tuhan yang membalas, menghukum orang, Tuhan yang maha keras, Tuhan Al-Qabid misalnya, yang menhai rezeki, Al-Qabid, kita nak sebut itu tidak sesuai. Jadi maknanya dia kena sesuai dengan keadaan hak kita nak minta tu. Tuhan Al-Basit, apa ni, yaqbidu wa yabsutu, yaqbidu wa yabsutu, Tuhan yang menyempitkan rezeki, wa yabsutu, dan membuka rezeki. Jadi kalau kita nak minta biar buka rezeki, ya basit, bukan qabid. Itu tidak sesuai. Tetapi pada ketika nak sepit, ada ketika nak suruh sepit, kita minta qabid. Nak minta siapa dia sepit? Tak kena minta kita saja, minta pihak musuh lah. Musuh lah sepit rezeki dia, barulah dia tak boleh nak buat apa nama ni, nak mengancam kita. Guna hak tu, guna sifat Allah, nama dia hak tu, situ dia sesuai. Maknanya kita tahu dia bersifat dengan sifat ni, kita yakin dia bersifat dengan sifat ni, kita minta dengan hak tu. Jangan mana tahu minta apa nama ni, rezeki, peluang rezeki saja, tak pernah guna nama Allah Qabid itu, tak pernah. Seseorang tak ada peranan hak tu, padahal dia yang menyempitkan rezeki. Kalau menyempitkan rezeki orang Islam, susah jadinya. Menyempitkan rezeki musuh kita, tu bermolek lah, tu barulah tidak senang dia, barulah merosok ekonomi dia lah, kita kata keuangan dia. Bila keuangan dia utuh, mana kita lebih baik, biar kita ni lebih molek. Begitu. Nak kata dengan tepat hak ni sama-sama dengan tepat, tidak sesuai. Sebab apa? Hadis banyak. Supaya malam qadar lah juga, walaupun ada hadis yang kata malam 17, malam 21, malam 23, setengah tu kata malam 27 misalnya. Nak kata tepat tak boleh juga, mesti malam ni tak. Sebab apa? Hadis ada berlaku menunjukkan tidak tetap keadaan tu. Bergantung kepada keadaan, bergantung kepada orang. Tengoklah, bergantung kepada keadaan tu. Habislah situ. Hadis yang pertama yang kita baca saat ni, kalau kita perhatikan, rekah tu, Nabi SAW dengar satu orang duduk kata gini, riwayat daripada Buraidah. Riwayat yang lebih panjang, disebut dalam syarah ni, ada sebut riwayat Buraidah juga, iaitu yang dikemukakan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dia dengan panjang lebar gini, iaitu pada muka surat 342. Buraidah keluar pada waktu Isya. Dia berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi pegang tangan dia, dia pergi masuk dalam masjid. Tiba-tiba dia dengar ada satu suara duduk mengaji. Nabi SAW pun kata ke dia, mu fikir orang ni nak menunjuk-nunjuk ke ni, baca ni, derah ni, nak menunjuk ke orang kan? Buraidah senyap, tak kata apa. Fa idza rajulun yad'u, rupa-rupanya ada satu orang duduk berdoa. Dia kata, seperti hadis ni lah, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad, dan seterusnya. Maksud ni lah. Ini maknanya riwayat Abu Daud ini adalah riwayat yang mukhtasarah, orang panggil ringkas. Hadis ni ada kalanya dia ringkas di satu tempat. Kita nak tahu, tengok lain lah, boleh jadi ada hak lebih panjang. Misalnya hadis ni di dalam Musnad Ahmad ada hak lebih panjang, kita boleh tahu masa dia, siapa dia, orang berkenaan tu kita boleh tahu. Tapi di sini tak tahu. Dalam hadis ni tahu, kita boleh tahu. Nabi SAW pun kata, wallazi nafsi biyadih,
Ataupun dia kata, wallazi nafsu Muhammad biyadi, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Seperti tadi. Buraidah pun kata, pada malam besok pula, Buraidah pun keluar juga. Pada waktu tu juga dia pun berjumpa dengan Nabi. Nabi pun pegang tangan dia, buat masuk dalam masjid. Masuk. Bunyi suara orang duduk baca. Semayang. Nabi SAW pun tanya Buraidah. Mu fikir orang ni nak menunjuk ke orang kan ni baca derah ni. Buraidah pun tanya balik Rasulullah. Malam pertama dia senyap Malam yang kedua dia tanya, ataquluhu mura'in ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kamu kata orang ni nak menunjuk ke orang ni? Nabi SAW pun jawab. Bila dia tanya balik, la bal mu'minun munib. Nabi kata, dah, tidak menunjuk ni, bahkan seorang mukmin yang kembali kepada Allah. Fa idzal Asy'ari yaqra'u bi sautin lahu fi janibil masjid. Rupa-rupanya Abu Musa al-Asy'ari. Orang tu tengok dalam riwayat panjang ni ada sebut siapa. Dalam riwayat Abu Daud pendek ni tak sebut. Itulah hadis ni, makna dia kena tak boleh tengok setepak, tengok kena banyak tempat. Duduk mengaji dengan suara derah lah di satu penjuru masjid. Rasulullah SAW pun kata, innal Asy'ariyah, ataupun perawi syak Abdullah bin Qais, itu nama dia, u'tiya mizmaran min mazamiri Dawud. Sesungguhnya dia telah dikurniakan suara yang sedap, dikurniakan satu seruling daripada seruling Daud. Nabi Daud ni terkenal suara dia tu sedap. Suara dia tu sedap dan dibandingkan dengan seruling mizmar, mazamir Daud. Dia ni kalau sah pun ada sah. Pasal Nabi Daud tu dia mukjizat dia, suara dia sedap tu. Boleh sah ni pun satu kelebihan dah kepada manusia biasa. Dikurniakan kepada dia satu daripada sekian banyak seruling Daud. Mana setahun ni pun lebih dah orang biasa. Nabi puji dia lah. Faqultu, Buraidah kata, saya pun kata lah, kata ke Nabi, bolehkah saya cerita ke dia wahai Rasulullah ni? Nabi SAW kata, boleh. Bala, boleh. Kalau nak ayak tak apa. Akhbirhu, ayak nak ayak. Saya pun ayak ke dia, kata Buraidah. Faqala, bila saya ayak ke dia, Abu Musa al-Asy'ari itu pun kata, antali sadiq, akhbartani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadis. Mu sayang aku sengerti, kata dia. Mu sayang aku, mulah sayang aku, suka sangat dia. Bila dia dapat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu tentang dia, orang yang menyampaikan kepada dia tu dia suka, dia kata sayang, padahal sayang belakang dah. Tapi kita kata mulah sayang aku sengerti. Mana pada ketika susah misalnya tolong, gitu kan kita kata. Jadi begitulah juga ni, murayak ke aku satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita. Mana dalam hadis ni baca derah, tidak semestinya orang tu menunjuk nak menunjuk ke orang, tak mesti. Jadi kita tak boleh kata selalu kalau orang buat sesuatu secara terbuka tu dia nak menunjuk, tak boleh. Misalnya dalam cerita ni, dalam kisah ni tak menunjuk. Bahkan dengan baca derah orang boleh tahu kita baca. Kalau kita ni orang biasa, salah ke betul ke boleh tahu. Kalau salah, kalau kita main baca senyap, baca kohor semua, mana orang nak tahu? Terutamanya guru kita ke, ayah kita ke. Kalau kita baca kohor semua, mana nak tahu? Kalau baca derah kan, dia boleh tegur. Ni, baca gini sepatutnya. Salah tu baca. Berapa banyak kita ni kan, orang biasa ni, bertahun-tahun, puluh tahun kadang-kadang dia baca hak salah Quran lah, baca hak salah. Bahkan tak ada orang sebut, tak ada orang tegur, mana nak tahu? Dengan sebab itu penting baca derah. Penting baca derah. Macam sini dalam cerita ni, boleh tahu dia ni baca gini-gini. Baca gini-gini.
Boleh. Dan hak dia baca ni adalah Ismullahil A'zam. Dalam riwayat ni lah, ini yang dimaksudkan dengan Ismullahil A'zam. Berdasarkan hadis ini kita nak berdoa selagi tidak bercanggah, tidak lari, walaupun tidak ada hadis, tak tahu, kita nak sebut, terutama hak ada dah, kita nak baca lagu tu, tidak salah. Misalnya hak ni, as'aluka, minta dengan Allah, anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad, begini-begini, ayat Quran campur. Padahal sahabat ni kira-kiranya zahir hadis ni tidak tahu ni, bukan dia Nabi ajar dia, walaupun boleh jadi Nabi ajar dia, Nabi telah ajar dia, boleh jadi tidak ajar, dia sendiri baca. Boleh selagi tidak bercanggah. Terutamanya kalau dalam hadis ni seorang sahabat baca, kalau katakanlah Nabi tak ajar dia, lepas tu Nabi akui, Nabi mengesahkan, lagilah boleh, itu maknanya hadis dah tu, lagu tu. Sebab sudah ada takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tidaklah kata doa ni mana mesti hak kita kena tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis banyak sahabat-sahabat ni dia kata dulu, lepas tu baru Nabi takrir, Nabi mengesahkan. Boleh juga lagu tu. Tapi bagi kita kemudian ni hak lebih baiknya, kalau sudah ada lah, hak ada dalam hadis, hak ada ayat Quran, hak tu lah hak lebih baik. Tidak ada lebih baik daripada hak lain. Hak tu lah hak lebih baik. Tapi kalau katakanlah tak ada hak berkenaan, katakanlah tak ada secara khusus, boleh kita minta dengan menyebutkan cara kita lah. Boleh selagi tidak bercanggah. Hadis yang menyebutkan Ismullahil Azam terdapat di dalam 2 ayat. Wa ilahukum ilahu wahid, itu tadi itu dhaif sebab adanya Ubaidullah bin Abi Ziyad seorang perawi. Yang kedua Syahr bin Haushab, itu pun dipertikaikan oleh ulama. Adapun Ubaidullah bin Abi Ziyad itu perawi yang dhaif, tidak kuat. Perawi yang dhaif tidak kuat. Maka hadis ini jadi dhaif lah. Seterusnya hadis daripada Aisyah. Hadis ni pun tidak sahih juga. Berapa banyak dalam Abu Daud ini hak tidak sahih. Hak Imam Abu Daud sendiri kata tidak sahih pun ada juga. Dia kata dhaif. Hak paling molek pun hak ni pun dhaif. Macam hak sapu muka baru ni kan, kita sudah baca dah tu. Dia sendiri kata. Ada juga yang dia komen saja. Dia komen tu dari segi makna dia ke, itu pun ada tu, isyarat tu. Ada juga hak dia tak ada kata apa-apa. Tak ada kata apa-apa pun, berdasarkan perawi dia tu ada yang dhaif, maka ulama katakan dhaif juga. Hak ni termasuk dalam hak dhaif. Dan kalau kita perhatikan sanad dia ni, kalau kita perhatikan an Aisyah, lepas pada tu tiba-tiba qala, bukan qalat. Situ nampak tu dia musing. Dia musing cerita. Itulah penting, mana kalau hak mengaji, orang-orang yang mengaji Arab, dia penting benda-benda lagu ni. Kadang-kadang orang tidak faham cara hadis. Ni Atha mengambil daripada Aisyah. Kalau Aisyah kata, dia kata qalat. Ni suriqat mil hafah ni, hak ni hak Aisyah kata. Dia kena kata qalat. Sedangkan di sini bukan qalat, tapi qala. Siapa qala? Qala itu sama ada Atha ataupun orang bawah lagi daripada tu. Sedangkan perawi-perawi ini adalah mudallis. Amash, Habib bin Abi Thabit gapo ni, ini adalah perawi mudallis, dan dia meriwayatkan secara an-anah, menyebabkan hadis ini tidak kuat. Kalau kita kata takut salah je ni, sebenarnya qalat,
Aisyah yang kata suriqat milhafah tu, hak tu hak Aisyah kata. Tak boleh. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata hak sebenarnya qalat. Betul dah qalat. Betul. Sebab apa? Kalau Aisyah kata, maknanya qalat di sini, dia kena kata suriqat milhafatul li. Li situ. Bukanlah ha. Ini menunjukkan hak orang yang jo kata ni bukan Aisyah jo kata lagu ni. Tapi orang lain. Sebab apa? Satu lihaf, yang selimut tebal, kepunyaannya Aisyah telah dicuri. Orang lain cerita. Kalau Aisyah sendiri cerita, selimut tebal saya dicuri, dia kena kata lagu tu. Apa? Selimut tebal nya tu nak balik ke siapa? Kalau dia sendiri kata. Di sini mestilah orang lain juga kata betul lah ni qalan. Tengok. Kalau riwayat dhaif dia ada lah benda-benda hak tak pernah sama. Benda-benda hak cening orang kita kata. Dia ada lah tu. Faja'altu tad'u ala man saraqaha. Aku pun doa buruk terhadap orang yang mencurinya. Nampak Aisyah ni dah. Benda-benda lagu ni mak kita ni ummul mukminin wa azwajuhu ummahatuhum. Bini-bini Nabi tu adalah ibu-ibu kepada mereka, yang ni orang mukmin. Mak ni contoh. Kalau mak biasa ni pun dia hak juru dah, hak molek. Mak orang biasa tu, orang mulia hak biasa. Apalagi mak kepada orang mukmin, bini Nabi. Di sini nampak kurang molek tu. Dia doa tak molek. Masa mana ni? Kalau lama dah menikah dengan Nabi, mestilah banyak dah akhlak dia jadi molek. Tak ada nak doa, tak tu kalu gitu. Orang biasa ni pun kena curi barang hak juru-juru lah. Tak kata apa, senyap gitu. Ikutlah. Suruh Tuhan. Hak nyumpah pada juga kan. Hak juru-juru kita. Makanan dia ataupun buah-buah dia dimakan oleh binatang-binatang, senyap. Boleh pahala. Nabi ajar gitu kan. Kalau kita supah saja. Hak ni pula gitu. Aisyah tak faham lagi kau, tak dapat lagi kau pengajaran kau tu. Bila ni berlaku begini ni? Mula-mula nikah kau bila? Kalau mula-mula nikah pun dia tu anak siapa tu? Ajaran lagu mana mak pak dia? Mestilah ajaran Islam, sebab dia celak-celak mata sedar tu mak ayah dia Islam dah. Dalam Islam dia tidak pernah hidup dalam keadaan tidak Islam. Dia doa kepada orang yang mencurinya. Kalau tapi secara umumnya kalau kita kata kalau nak berlaku begini pun dia tidak tahu, boleh. Tapi benda-benda lagu ni kalau kita perhati ada hak ni dhaif lah. Dhaif lah hadis tu. Ada lah benda-benda lagu ni. Lepas tu ada sikit je. Amash ini walaupun dia perawi kitab-kitab besar, perawi Bukhari, Muslim ke apa ada belaka. Habib bin Abi Thabit. Tapi dia tu orang kata Syiah. Walaupun Syiah adalah istilah mutaqaddimi lain, tidaklah Syiah sepuh hak ni, tetapi mana-mana riwayat Syiah yang nampak rendah sahabat ataupun nampak kurang sahabat, tak boleh pakai asal. Itu dari segi kaedah. Dari segi kaedahnya gitu. Hadis ni pun lagu tu. Tapi kalau kita nak pakai jugalah, maknanya dia tak tahu lagi. Nabi SAW apa ayat? Nabi SAW kata la tusabbikhi anhu, jangan kau ringankan daripada dia. Tu pun tak sesuai juga tu. Sebab tu kalau hadis dhaif ni dia banyak perkara lah ada. Belum lagi maudhu'. Dhaif baru tu. Kalau maudhu' lagi lah, orang hak mengaji dia tahu. Hak dhaif pula tu. Jangan perangai daripada dia. Jangan perangai lagu mana? Apa makna jangan perangai? Maknanya kalau kamu kata huduh ke dia, jadi perangai dia. Dosa dia tu jadi perangai. Jadi jangan perangai.
Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya nak suruh orang curi tu terima balasan dia adalah seberat-beratnya, sepenuhnya. Maknanya kalau kita sumpah ke dia, kita katalah dia curi itu boleh kesalahan dia 100 lah markah kesalahan dia. Markah kesalahan dia tu 100. Dengan sebab kita kata huduh ke dia kurang 50. Jadi ingat lah, tinggal 50 lagi. Jangan perangai. Maknanya seolah-olahnya Nabi tak beri doa keburukan terhadap orang yang curi itu, takut rengai. Biar dia terima berat. Adakah lagu tu? Nabi ni tak sebi orang rengai. Nak siapa ke lagu tu? Tu dia sifat hadis dhaif. Lagu tu lah. Tak pernah sabar tu. Ulama-ulama yang cuba nak terima juga ni, dia kata jangan perangai tu. Gini sebab Nabi SAW tak beri tu, dia takut terlajuk. Hak dia curi tu barang tidak sebelah mana. 100 yang markahnya, kita kata markah kejahatan dia. Botak kita kata tu berat, lebih daripada hak sepatutnya, jadi lebih. Hak kita kata dia tu 150. Jadi kita lah pula butan dengan dia aja. Bukan dia butan dengan kita butan dengan dia pula. Jadi jangan perangai ke amalan kita. Amalan kita ni akan ditimbang esok. Jadi dengan sebab kita kena bui kat orang, jadi rengai hak kita. Sepatutnya kita berat 50 tadi boleh kita, ni kita kena bui kat orang, jadi kurang 50. Itu maksud. Itu kalau nak takwil lah. Tapi kalau tak takwil, hadis ni dhaif, tak boleh nak buat hujah dah lah. Tak boleh nak buat hujah. Ni bukan masalah hukum, ni masalah akidah ni. Kalau kita duduk sikit-sikit masuk dalam pada lama-lama kan, nampak Aisyah ni lebih kurang ramai-ramai ni lah, lebih kurang orang perempuan biasa nampak. Dah jadi lagu tu. Tak molek tu lama-lama terkumpul. Hak tak molek tu dia jadi cemar. Bila cemar dia jadi akibat dia buruk. Tak boleh. Ini bukan masalah hukum, ini masalah gam dia nak pakar. Masalah kelebihan kau ni, fadilat kan? Tidak fadilat. Fadilat ke dia? Tak boleh. Tak boleh. Kena beringat hadis-hadis yang seumpama ini. Riwayat daripada Umar, dia kata aku minta izin dengan Nabi nak pergi buat umrah. Sayyidina Umar pernah dia mengikut setengah-setengah ulama lah di sini dalam menguraikan hadis ni. Dia semasa jahiliah dia ada niat nak buat umrah, tapi dia tak ada masuk Islam. Dia tanya Nabi SAW, boleh kau kita niat nak buat benda molek semasa kafir, tapi kita masuk Islam ni, bolehkah kita nak pakai hak tu, nak menyempurnakan hak tu? Hak tu tidak salah kan nak kira buat umrah cuma cara orang Islam. Nabi SAW kata tak apa, boleh. Dan molek kita menyempurnakan. Misalnya semasa kafir niat nak buat kebajikan lah, nak beri piti kepada orang fakir miskin kau apa, kepada orang susah kau. Bila masuk Islam, adakah hak tu tidak perlu ditunaikan? Supaya benda tu tetap baik. Cuma bila Islam, bila kita buat atas nama Islam, lebih lagi lah. Kalau atas nama orang kafir pun sekurang-kurangnya dia dapat pujian orang. Dia dapat sanjungan orang ramai daripada orang-orang yang susah tu. Sekurang-kurang dapat juga. Kalau Islam, lebih daripada tu, dapat pahala. Nabi SAW pembenarkan dia, izinkan dia. Dia pun sambil Nabi SAW benar tu, dia kata jangan lupalah kalau doa dekat Kaabah tu, kamu doa dah kata kau kita ni gitu. Sayyidina Umar kata hak Nabi kata gitu. Nabi kata lagu saat ni, jangan lupa dalam doamu, jangan lupa ke kami. Hak mana yang jadi Sayyidina Umar kata ni suatu ucapan yang mana kalau sebagai gantinya nak bui dunia, aku tak seri dunia. Hak tu lebih besar lagi, lebih bermakna lagi, lebih berharga lagi bagi aku daripada dunia. Apa dia? Iaitu Nabi kata jangan lupa dalam doa. Maknanya Nabi, doa aku ni siapa setara tu. Maknanya kalau aku berdoa Tuhan akan makbul. Kalau tidak Nabi tak suruh. Tu sah. Kemungkinan duduk di situ. Yang kedua, kemungkinan duduk pada ukhayyah ataupun akhi. Ukhayyah, saudara kesayanganku. Kalau kita baca ukhayyah. Kalau akhi, saudaraku. Makna lebih lembut, lebih halus lagi kalau kata ukhayyah.
saudara kesayanganku. Nabi kata gitu ke dia. Mana orang tak kata gitu, Nabi tak kata main-main. Selera-selera dia tak kata. Kalau dia kata saudara kesayangan, sungguh lah. Tu dia suka sangat. Pasal Nabi sayang, dia suka. Atau kalau kita kata saudaraku, tidak ukhayyah tapi akhi, pun lebih juga. Sebab Nabi nak kata saudara. Dia tidak akan kata main-main. Pada tentu sekali Nabi SAW senang hati sangat dengan dia, suka sangat, kuat hati dengan dia. Sebab itulah kata gitu. Atas dasar itulah Sayyidina Umar ni suka sangat. Annali bihad dunya. Syu'bah kata. Sebab hadis ni diberiwayatkan daripada Asim bin Ubaidillah, daripada Salim bin Abdullah, daripada ayahnya Abdullah bin Umar, daripada Umar. Ni anak cucu Sayyidina Umar ni, Asim bin Ubaidillah, anak cucu Sayyidina Umar. Syu'bah kata, lepas pada tu aku berjumpa dengan Asim pula di Madinah. Dia pun royak pula hadis ni kepada aku. Dalam pada ketika tu dia royak, dia kata gini, asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Tadi dia kata la tansana ya ukhayya min du'aik. Sebelum tu. Jadi apa maknanya? Syu'bah nak royak. Perawi kita ni, tok guru dia ni tak berapa cerak sikit ni, tak berapa kemah orangnya. Mula dia kata dengan lafaz lagu tu, kemudian semua tu makna lama kemudian lah di Madinah pula dia kata lagu ni, makna lafaz dia tu tidak sama, tak kemah. Dan Syu'bah ni makna dia ingat molek. Dulu dia kata gini, kemudian dia kata gini, dia ingat molek. Anak murid tu kemah, tok guru tu tak kemah. Hadis ini dhaif juga. Dhaif juga. Sebab apa? Sebab Asim itulah hak tak kemah saat ni. Imam Abu Daud dia mari. Qala Syu'bah kata. Dia mari. Thumma laqitu Asiman. Dia nak ayatnya komen Syu'bah lah tu terhadap tok guru dia. Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Dhaif. Di dalam kitab kita boleh kata dhaif. Qala Affan. Ini dalam kitab kita ni 348 bawah. Affan kata, saya mendengar Syu'bah berkata, kana Asim ni orang setara mana? Kalau orang kata ke dia, siapa dia buat masjid Basrah ni? Masjid Basrah ni siapa dia bina? Dia akan kata, fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu banahu. Dia akan kata, orang ni royak sampai ke Nabi kata dia buat. Maknanya jenis tak pakar lah ni. Kata kursi ni. Mana perawi ni, Syu'bah ni, anak murid ni dia, tok guru pun tidak semesti. Orang zaman dulu ni kena ingat, dia terima hadis. Orang royak hadis ni ada pada orang ni, dia pergi. Itu orang panggil tok guru dia dah. Tapi tok guru pun bukan bermakna bila kata tok guru tu dia mengesahkan segala-galanya. Pak tok guru dia bila dia terima tu makna dia anggap tok guru dia segala-galanya sempurna molek. Tak. Tidak gitu kaedah hadis ni. Asal Islam, ahli bid'ah dia pergi belakang, dia pergi dengar. Pergi dengar dia sifat orang ni, orang lagu ni, hadis dia kebanyakan lagu ni. Dia zaman kaji hadis tu, selidik hadis. Zaman tu supaya juga sini. Walaupun anak cucu Sayyidina Umar ni tak ada lah orang lebihnya kita kata, tapi anak cucu ada orang kurang. Kita bukan ahli sunnah ni kata kalau anak cucu Sayyidina Umar molek belakang. Tak. Misalnya ni dhaif. Riwayat daripada dia akan jadi dhaif. Tak kira dia anak cucu Sayyidina Umar. Begitulah ceritanya. Lepas tu kita kata tak ada. Kalau ada lagu ni makna kelebihan Sayyidina Umar. Tak boleh. Dalam bab fadail ni kelebihan Sayyidina, bolehlah untuk sokongan gitu ya. Nak buat asas tak boleh. Lepas tu kelebihan Sayyidina Umar, hak tu ada melalui hadis sahih yang lain banyak, tak perlu pada hak ni pun. Kalau tak ada hak ni pun Sayyidina Umar tu memang lebih dah. Banyak sangat dalam hadis-hadis yang sahih. Hak ni sebagai sokongan saja. Sebagai sokongan saja boleh. Dalam bab fadail, dalam bab manaqib, sekadar tu lah.
Tapi kalau nak buat hujah, tak boleh. Lepas tu riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata pernah Nabi SAW lalu dekat aku doa dengan mengisyaratkan dengan dua jari. Doa isyarat dua jari. Lagu mana? Ni kebanyakan ulama mengatakan dalam semaya. Dalam semaya dia doa dua jari. Maknanya duduk tahiyat tu kan, alik nisa kita letak tangan kan, alik nisa atas lutut tu, alik nisa dia naik dua-dua gitu. Dua-dua gitu. Ada yang mengatakan buat gitu. Ada juga yang mengatakan dia naik dua jari di sebelah tangan je, tapi dua. Dua gitu. Bukan so gini dah. Dua. Nabi SAW ajar tak boleh. Bukan buat dua begitu. Dua belah ni kau ataupun sebelah tangan, tapi dua jari tak boleh berlaku. Hak bolehnya sebelah. Sebelah tangan satu jari. Jari mana? Jari telunjuk. Ketika mana? Ketika kita sudah belajar adalah sebelum pada ni. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah itulah. Ketika tu. Itu dia panggil doa juga di sini. Padahal bukan doa sebenarnya, waktu tasyahud tu. Bukan doa tasyahud. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan di sini tidak jelas sebut tasyahud pada ketika tasyahud ini. Pada ketika dalam sembahyang tahiyat akhir tu kan, kita boleh berdoa situ. Pada ketika berdoa ni, doa dalam sembahyang ni tidak angkat tangan gitu. Tidak angkat tangan. Tak boleh. Pernah sahabat angkat tangan gitu, Nabi larang. Tak boleh. Tengah sembahyang. Dalam sembahyang paling tinggi kalau nak isyarat kan? Dengan jari. Allah, Rabbana, sebut nama Tuhan tu kan, Rabbana, kau apa-apa, Allahumma kau, gerak. Boleh jadi juga di sini. Tapi bergerak tu dengan satu jari saja. Jari telunjuk. Boleh juga. Dipakai sini. Ada juga setengah ulama pakai gitu. Maknanya tidak pakai dua jari kau, banyak jari kau, dua belah tangan tak. Nak akak tangan tu tentu tak boleh. Kecuali kalau hak kunut tu lain, memang akak tangan. Tapi sapu muka tak ada juga. Sapu muka tak ada juga. Hak kunut tu jangan pula kunut, lepas tu sapu muka tak ada. Tak ada sapu muka. Nabi SAW kata guna satu jari saja. Dan Nabi SAW isyaratkan dengan jari telunjuk dia. Guna hak ni. Dalam semaya guna hak ni. Sama ada pada ketika tasyahud ke, atau hak lebih sesuai je di sini, sebab dalam bab doa, pada ketika berdoa dalam semaya itulah. Yang ni kaedah doa dalam semaya adalah lagu mana. Dari segi pergerakannya. Kalau ada pun pergerakan jari telunjuk saja. Itu dia. Itu lebih sesuainya, iaitu berkenaan dengan doa juga sini. Tapi doa adalah sembahyang. Kalau di luar sembahyang baru dia sudah sebut dah akak tangan apa ada apa. Itu. Kemudian babut tasbih bil hasa. Kita sekat je lah. Wallahu a'lam.